Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Biasanya hari ini sewaktu musim perayaan Hari Raya Haji ini, kita sedia maklumlah rakyat Malaysia ni sangatlah baik dan juga pemurah hati. Bukan saja mengadakan ibadah kurban di Malaysia tetapi juga di luar negara juga. Dan pada hari ini untuk kita bercakap sedikit tentang misi korban dan juga celik Al-Quran di Kemboja adalah Tuan Sheikh Ahmad Fakhruddin yang merupakan pengerusi Naura Care Malaysia dan juga Encik Muzaffar Abdul Rahim yang merupakan timbalan pengerusi Naura Care. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Kita bercakap serba sedikit mengenai misi korban dan juga program celik Al-Quran yang telah dijalankan di Kemboja ni. Jadi difahamkan pertubuhan Naura Care Malaysia ini telah ditubuhkan pada tahun 2021. Baru lagi dalam 2 tahun lebih kurang. Boleh tak Tuan Syekh tolong perjelaskan sikit ataupun perkenalkan kepada kami dan juga penonton mengenai organisasi ini dan juga objektif serta hala tuju organisasi berikut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Adha kepada Shima, Lina dan juga semua tim. Kami daripada NGO Naura Care Malaysia. Pertama memang NGO kami ni agak baru, bukan 2021, 2020. 2020. Dan 2020 itu kita bermula secara rasmi untuk menggerakkan misi kemanusiaan ketika itu dengan COVID. Banyak program misi baku makanan, misi kesihatan, misi banjir dan misi bakul makanan artis nasyid yang kita buat kerjasama untuk kita menggerakkan pergerakan di awal-awal penubuhan Naura Care Malaysia. Jadi itu di awalnya pergerakan. Sebelum tu kami bergerak di atas syarikat saya Naura Tour and Services Senang Berhad untuk kita menggerakkan misi-misi di luar negara lah. Jadi bila dah 2020 tu dah tak boleh buat apa, kita nak buat travel pun dah tak boleh, akhirnya kita terus mendaftar secara rasmi dengan IROS untuk kita menggerakkan misi secara yang lebih proaktif lah. Okey, baik. Dan Cik Mustafa, kalau kita boleh tanya antara aktiviti yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Naura Care. Okey Lina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk makluman penonton dan juga masyarakat di luar sana ya, misi pertubuhan Naura Care Malaysia adalah sebuah NGO baru ya yang dijalankan untuk memenuhi keperluan sebenarnya masyarakat di luar sana. Jadi antara aktiviti kami di sepanjang penubuhan ini iaitu yang pertamanya misi kemanusiaan sama ada di dalam dan juga luar negara, termasuklah di Kemboja ya yang sedang berlangsung ketika ini ibadah korbannya. Dan juga pada masa yang sama kita sedang melaksanakan aktiviti yang dipanggil Malaysia Celik Al-Quran. Okay. Jadi untuk Malaysia Celik Al-Quran ini kami telah melahirkan produk kami ya, kalau boleh saya tunjukkan. Boleh. Di antaranya ialah buku Iqra' Bacalah. Okay. Ini adalah satu versi baru buku Iqra' yang diterbitkan sendiri oleh Naura Care Malaysia dan mendapat kelulusan daripada KDN ya. Jadi inilah harapan kami sebenarnya supaya kami akan terus melaksanakan aktiviti-aktiviti kami ini iaitu Malaysia Celik Al-Quran, dan yang terbarunya ialah kami baru saja selesai Malaysia Madani Celik Al-Quran peringkat negeri Melaka. Di mana ketiga-tiga daerah ni kami telah melakukan program di sana yang dirasmikan sendiri oleh Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Jadi untuk itu kami berharaplah ya, sebenarnya penghasilan buku produk Iqra' ini adalah untuk memudahkan lagi ya, sama ada target kami iaitu daripada Taska, Tadika dan juga saudara baru ya dalam memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan betul. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti kami, dan selain daripada itu kami juga melakukan misi membantu masyarakat yang tidak berkemampuan ya, B40 dan sebagainya. Contohnya tadi pengerusi saya telah bercakap tentang misi bantuan semasa COVID-19. Dan walaupun ia telah berakhir tetapi
tanggungjawab kami untuk masyarakat itu masih terus berjalan sehingga kini, insya-Allah. Dan bercakap tentang buku Iqra Bacalah ini, terdapat saya lihat ada 2 warna yang berbeza. Apakah 3. perbezaan? Oh, 3. Ada 3 Okey. Boleh saya bilang satu? Okey, ada 3 perbezaan warna dan mungkin kita boleh ceritakan perbezaan. Oh, yang ni saya dapat lihat. Ini kulit Hardcover. Kita ada hardcover dan juga ada soft cover dan tiga-tiga tu mempunyai 3 design lah. Okey. Jadi boleh kita terus Boleh. Perbezaan antara ni sebab kadang-kadang mungkin edisi yang berbeza ataupun macam mana kandungan dia ada yang berbeza. Kandungan sama, Okey. cuma pilihan kepada pengguna-pengguna lah. Kadang dia nak tengok design yang biru, kadang hijau dan sebagainya, itu je. Dalam Lebih banyak dalam pilihan. Dan dikatakan ini adalah penambahbaikan dan pembaharuan daripada buku Iqra yang sedia ada. Mungkin boleh kita tahu apa pembaharuan, apa kelebihan buku Iqra ni yang diterbitkan oleh Naura Care. Okey, pertama kita telah mendapatkan kelulusan daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri Malaysia, yang mana sebelum tu kita telah memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalamnya, dipanggil kesalahan Dhabtul Quran. Dhabtul Quran ni ejaan-ejaan dalam Quran tu tak sama dalam buku Iqra yang sedia ada. Jadi kita perbaiki itu untuk dapatkan kelulusan pada KDN dan seterusnya kita mencernakan buku tu dengan warna-warni, dengan desain yang baru, dengan kita yang besarnya lagi adalah kita menukar tulisan daripada tulisan Imla'i yang lama kepada tulisan Osmani. Okey, agak mudahlah untuk pelajar ataupun orang yang nak belajar, sama ada golongan kanak-kanak, pertengahan dan juga dewasa. Bahkan orang tua sendiri tengok itu, bila kita jumpa dengan pihak masyarakat, dia kata masya-Allah memang mudah kami pakcik-pakcik macam-pakcik nak mengaji senang. Atas dasar menggunakan Russam Osmani, kerana Russam Osmani juga digunakan penulisannya dalam Al-Quran yang sedia ada yang diterbitkan oleh Malaysia. Jadi ini bukan salah satu, ini adalah buku terbitan Malaysia sendiri. Alright. Dan kalau kita boleh tahu signifikan buku Iqra Bacalah ini dalam misi korban Kemboja 2023 tu. Okey, 2019 bila kami ke Kemboja menggerakkan misi wakaf Quran, bila kita buat penyerahan hampir 500 naskah Quran di Kemboja. Bila kita tanya pakcik-pakcik, makcik-makcik, remaja, kanak-kanak, pandang ngaji Quran tak? Tak erti. Geleng. Bila kami balik, kami kata apa motif bila kita bagi Quran, akhirnya mereka tak kerti mengaji Quran. Akhirnya mereka letak dia rak saja. Daripada kesan itulah menyebabkan kami sendiri mencari jalan untuk menulis balik buku Iqra dengan kerjasama tim kami daripada pelarian-pelarian daripada Turki yang tinggal, pelarian Syria yang tinggal di Turki. Kita menggunakan mereka untuk menulis menggunakan sistem khas, sebab dia nak penulisan ni dia tak boleh guna type biasa. Jadi sehingga kan kita ambil masa kurang dalam 6 bulan untuk sehinggalah pada 2021 kita terbitkan buku Iqra Bacalah yang kita panggil saiz A4 besar. Ini agak yang terbarulah. Ini keluaran 2022. Tuan Syed, kalau kita boleh lihat tadi di paparan Kaca TV itu adalah pemberian naskah itulah yang bersaiz A4 tu. Jadi bila kita penyerahan buku-buku Iqra ni adakah disertakan juga dengan tenaga pengajar juga? Sebab mungkin antara salah satu faktor yang menyebabkan tak ramai yang pandai membaca Al-Quran di situ adalah kerana kekurangan orang yang pandai untuk mengajar mereka di sana. Macam mana? Dia isunya di sana adalah kemiskinan. Minoriti Islam di sana adalah kemiskinan. Buku ni nak dapat buku susah. Dia orang hanya belajar menggunakan whiteboard yang masih menggunakan apa dia panggil kapu putih. Kapu putih. Jadi kalau tu alif, a, ba, ta, susah. Jadi apabila kita buat penyerahan buku, mereka sangat-sangat teruja untuk belajar dan memberikan satu impak yang sangat positif pada mereka untuk belajar. Dan guru-guru yang mengajar di sekolah agama ni kebanyakannya mereka pernah mengajar di Malaysia. Jadi dia orang pandai bercakap Melayu. Jadi itu yang menyebabkan bila kita keluar buku ni, dan dalam tu pun arahan banyak dalam tulisan Rumi, memudahkan semua pihak, sama ada di sini ataupun di Kemboja sendiri. Jadi misi ni yang kami tengah teruskan, dan kami target sasaran untuk Zulhijjah ni, bulan Zulhijjah ni dalam 1000 naskah untuk kita dapat kutip, dapat kumpulkan, dan kita akan buat penyerahan di Kemboja, di sekolah-sekolah agama di sana untuk keperluan mereka. Korban masih diteruskan. Alhamdulillah, memang sekarang ni kami menggerakkan misi korban
bersama Madrasah Darul Iman di Kemboja. Yang mana sekarang kita buat misi korban di sepadan antara Kemboja dan Laos. Dan misi kedua adalah misi korban juga, korban Malaysia Celik Quran, bukan Malaysia Celik Quran, Kemboja Celik Quran. Anak-anak minoriti Islam yang kita perlu bantu mereka untuk mereka pun celik Quran. Kerana asas itu adalah asas. Iqra' itulah, bacalah, itu adalah asas. Sekiranya dia tak pandai mengaji Quran, maka yang lain-lain itu akan tertinggal untuk dia melahirkan menjadi kewajipan sebagai seorang Muslim lah. Dan Tuan Muzaffar, kita nak faham juga dalam memilih negeri ataupun negara untuk kita orang kata berdakwah ini, kenapa Kemboja dipilih? Kenapa mungkin yang lebih dekat daripada kita mungkin selatan Thailand ataupun mungkin Thailand itu sendiri? Kenapa Kemboja dan juga sempadan Laos? Signifikannya ialah apabila kita melihat program-program, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ni, biasanya kita akan memilih negara yang paling dhaif. Yang paling dhaif bukan dari sudut ekonomi, termasuklah juga dari sudut sosialnya. Jadi dengan itu kami melihat masih perlu dan banyak lagi yang perlu kami berikan bantuan kepada negara-negara seperti Kemboja, Laos, Vietnam untuk mengembangkan lagi syiar Islam di sana. Berbanding dengan di Thailand, syiar Islam itu agak sudah meluas, gitu terkini, kerana dia hampir dengan kita. Begitu juga dengan di Filipina, di Indonesia dan sebagainya. Jadi di area kita ni, kawasan di Asia Tenggara ini, kami melihat negara Kemboja, Laos, Vietnam, Myanmar, ini adalah negara-negara yang memerlukan, sangat-sangat memerlukan khidmat bakti daripada kita, saudara Islam kita di Malaysia ini. Jadi signifikannya juga adalah kerana bila kita melihat kepada misi-misi kemanusiaan yang dilakukan ini, kita tidak lupa juga kepada contohnya masalah bencana yang berlaku seperti di Indonesia. Kita juga pergi ke sana. Begitu juga dengan di Turki. Yang baru-baru ini kan, gempa bumi di Turki. Begitu juga di Syria, pelarian Syria, Palestin. Ini adalah semua keutamaan-keutamaan yang kami berikan. Cumanya bila kata misi Kemboja ini, kami lebih kepada korban. Misi korban dan juga celik Al-Qurannya. Tapi di lain-lain negara itu, kami dalam bentuk memberikan keperluan-keperluan seperti perubatan, keperluan makanan dan sebagainya. Itu adalah keutamaan kami juga. Jadi selain daripada itu kami melihat peranan kita Naurahkan Malaysia, sama ada di dalam dan luar negara, adalah yang paling pentingnya untuk mengajak masyarakat supaya memahami salah satu daripada peninggalan Rasulullah SAW supaya kita selamat hidup di dunia dan akhirat, iaitu meninggalkan Al-Quran sebagai satu panduan kepada kita. Dengan itu, kita telah menyemarakkan celik Al-Quran ini bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di luar negara mengikut keperluan masyarakat pada ketika ini. Jadi insya-Allah saya untuk masa yang sedikit ini saya mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang, sama ada individu, begitu juga dengan institusi-institusi yang terlibat, institusi keuangan contohnya yang memberikan kami sumbangan dana, begitu juga dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang banyak membantu kami dari sudut dana ini. Dan tidak lupa juga mereka telah memberikan kita kepercayaan untuk akan datang ini dan telah dilakukan, iaitu dalam bentuk membuat melaksanakan program event-event. Jadi kami dilantik sebagai event management. Contohnya di Karnival Karnival Mawib Wilayah Persekutuan 2023 yang berlangsung pada Januari lepas, di mana kita buat di Dataran Merdeka, lebih daripada 15,000 orang hadir untuk program itu. Kita telah menyantuni 100 pasangan asnaf dalam walimah perdana. Jadi kita meraihkan mereka, pasangan asnaf ini lebih 200 orang, dengan pelbagai pihak turut membantu kami, dan kami berasa besar hati dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong sudi untuk merasmikan program tersebut. Alhamdulillah. Dan kami berharap kerjasama seperti ini akan terus berlarutan, berkesinambungan di negeri-negeri lain juga insya-Allah.
InsyaAllah. Okey. Baik, dan akhir sekali mungkin Tuan Syed, demi survival masyarakat melalui Naurah, melalui NGO terutamanya Naurah Care ini, apa yang boleh Tuan harapkan? Pertama sekali, korban ni adalah misi semasa. Okey. Yang kita akan jalankan pada Hari Raya Aidiladha atau Hari Haji. Cilik Al-Quran ni adalah misi yang berterusan sepanjang tahun. Yang mana sekarang ni kita sedang menggerakkan misi Malaysia Madani Cilik Quran. Kita dah habis peringkat Negeri Melaka. Sekarang kita sedang bekerjasama dengan Jawi dan Negeri Mawib untuk menggerakkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Labuan, Putrajaya, dan selepas tu kita dengan MAIK, Majlis Hakim Islam Kelantan, dan juga dengan negeri lain kita akan buat secara berterusan. Kerana apa? Kerana misi ini adalah misi kesedaran umat untuk melihat kepentingan Iqra, bacalah, baca tu bermula dengan belajar mengaji Quran. Kerana kita ni ajanib, orang luar, kita tak reti baca bahasa Arab. Kalau orang Arab, dia tak payah belajar buku Iqra ni. Dia boleh terus mengaji Quran sebab dia bahasa dia. Jadi kita perlukan buku ini untuk kita menjadikan asas sebagai platform untuk kita bagi kesedaran kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat Muslim yang madani ini yang berakhlak, supaya dia selamat, berakhlak di dunia dan juga berakhlak selamat di akhirat. Jadi itulah matlamat kami di dalam NGO Naurah Care ini, adalah kami nak menggerakkan misi asas umat. Kerana misi asas umat ni dia takkan habis. Dia bukan korban ni habis sampai hari tasyrik ayat ke-13 dah habis dah. Tapi misi Cilik Quran ni sentiasa selagi mana ada umat Islam di situ, selagi itulah kita wajib bersama-sama untuk menggerakkan misi ini. Maka itu kami mengharapkan kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan, swasta untuk bersama-sama kami untuk menggerakkan misi yang sangat besar ni. Kami sangat kecil, NGO sangat kecil. Jadi kami memerlukan sokongan semua pihak untuk kita menggerakkan misi yang sangat besar untuk kepentingan umat Islam itu sendiri, dan juga akan mendapat ganjaran kepada kita semua. Dan sekiranya masyarakat di luar sana ingin membeli buku Iqra ini, adakah ia dijual? Ya, kita ada dijual di setengah-setengah kedai-kedai buku agama. Dan sekarang kita tengah nak masuk di apa tu, MPH dan The Store. Dan MPH dah popular, dan juga di kita punya website lah, naurahcare.com. Boleh terus online lah. Okay, itulah cara yang paling mudah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Syed dan juga Tuan Muzaffar, pengerusi dan juga timbalan pengerusi Naurah Care Malaysia, sudi bersama kami di Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Okey, baik.